Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Ya Razak, ya Razak, ya Razak. Wa bihi nasta'in. Allahumma Rabbana Rabbi zidna ilma. Tajuk hari ini ialah berkenaan dengan tawassul, iaitu ibadat ataupun doa melalui perantaraan. Sama ada perantaraan itu malaikat, perantaraan itu nabi-nabi, atau perantaraan itu wali-wali. Perantaraan itu boleh jadi benda, contohnya keris ke, permata ke, atau binatang ke, semua itu juga dipanggil perantaraan. Tapi dalam Quran ni, perantaraan yang paling ketara sekali ialah perantaraan guna nabi-nabi, wali-wali, malaikat-malaikat. Ramai di antara kita ni, ayat-ayat tentang tawassul ni disalah tafsirkan kepada asnam, puja berhala, sembah berhala. Asnam atau berhala. Kalau kita tanya orang Kristian, adakah Nabi Isa itu betul-betul anak Tuhan? Maka dia kata tidak. Dia kata tidak. Anak angkat Tuhan. Anak angkat Tuhan. Anak angkat Tuhan ini yang mempunyai kuasa. Yang mempunyai kuasa tertentu. Maka orang Kristian akan berdoa kepada Nabi Isa. Nabi Isa berdoa kepada Allah Ta'ala. Tapi yang berlaku sebenarnya macam mana? Dia berdoa, dia minta hajat dia tu, dia beritahu hajat dia kepada padri. Padri itu akan baca doa tu kepada Nabi Isa. Moga-moga Nabi Isa tu akan beritahu pada Tuhan. Oleh kerana dia kata Nabi Isa tu anak Tuhan, maka dia yang beri pangkat Nabi Isa tu anak Tuhan. Dia pula beri tugas Nabi Isa tu boleh menyampaikan kepada Allah. Dia yang bubuh tugas, dia yang latih pangkat, kemudian dia puja. Nah, dia puja. Jadi masa dia berdoa tu, ada tak mereka ni sekali? Maka bila saya tanya mereka, mereka kata kita ada sekali masa dia padri itu angkat doa. Dia baca kepada padri, dia beritahu cerita dia pada padri, masalah dia pada padri. Padri itu akan baca doa kepada Nabi Isa, Nabi Isa itu akan angkat doa kepada Allah. Saya tanya, kenapa kamu tak angkat doa sendiri? Oh, dia kata tak boleh lah, saya dosa banyak. Minum arak, saya minum makan babi lagi, apa lagi, berzina lagi. Dia tahu benda tu tak boleh. Dia tahu. Jadi kalau saya doa sendiri, Tuhan tak bagi. Pasal saya dosa banyak. Masa balik tu awak ada beri duit ke? Berilah duit ke, sedekah ke gereja tu. Sedekah ke padri sikit, ke gereja sikit. Itu dipanggil perantaraan. Kemudian kita tanya orang Hindu pula. Orang Hindu. Ni apa ni pujaan yang kamu sembah ni? Berhala yang kamu sembah ni, adakah mereka ni Tuhan? Maka semua yang saya dah tanya ni, semua mereka kata berhala yang disembah tu bukan Tuhan, tetapi roh yang ada dalam tu. Dalam bahasa Inggeris dia kata what it represent, apa yang dia nisbahkan. Contohnya kita kata undi patipah. Mana tengok gambar bulan tu, kita pun pakai situ. Itu untuk dunia tak ada masalah lah. Untuk Tuhan tu nak buat gitu tak boleh. Iaitu perantaraan. Jadi Nabi Isa, jadi dewa sana ni, apa yang kamu sembah tu, yang hidup panjang tu nama Ganesh, yang tangan banyak tu nama Kerala, yang lidah jelek keluar tu sampai ke paha tu, tu juga Kerala. Muka banyak tu Kerala lah. Kemudian ini Sita Dewi, ni pula Sri Rama. Ni macam nama. Nama dia beri, pangkat dia beri, tugas dia beri, jawatan dia beri, kemudian dia puja.
Puja pula dia pula bubuh cara pujaan dia tu. Ha? Maka siapa kata doa kamu ni, awak doa kepada berhala tu. Dia kata tak, berhala bukan Tuhan. Habis siapa dia? Iaitu dewa yang ada dalam berhala tu. Ya, dewa tu Tuhan kah? Dia kata tidak. Dia kata dewa tu Tuhan kah? Dia kata tak. Habis dewa tu siapa? Dewa itulah perantaraan yang akan bawa doa kita kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Siapa dia ni? Tak tahu nama, dah lama dah. Sesak lama sangat kan? Tak tahu nama. Lepas tu masa awak ada masalah kecil, awak pergi ke kuih ke? Tak, dia kata masalah kecil kita doa sendiri di rumah ya. Tapi kalau ada masalah besar, kalau ada masalah besar kita paksalah kita kena pergi ke kuih. Masa pergi ke kuih dia kocok loceng dulu. Teng. Pasal dewa tidur. Nak kejut dewa tu daripada dia bangun tidur dulu. Sebenarnya sekali hok tidur, tutup sami hok tidurnya. Dia kocok loceng. Teng. Kemudian bila pergi doa dia tu, doa ni adakah awak baca terus kepada dewa tu? Taklah pasal kita kalau kita baca sendiri kita tak boleh, kita berdosa banyak, tak berzina, minaruk lagi. Tapi ni Tok Sami ni yang duduk dalam gereja, dalam kuih ni. Mereka ni orang yang tak nak makan benda menyawa ni. Mereka ni lah yang boleh mandikan berhala tu. Mereka ni lah orang yang tak nak kahwin ni. Tak ada keturunan dia. Niaga ada rumah tak ada. Duduk dalam kuih saja. Oleh sebab itu, doa mereka tu lebih makbul pada kita. Jadi kita minta doa, kita akan beritahu dia. Dewa ni, kita akan beritahu kepada padri, pada Tok Sami. Tok Sami ni akan beritahu dewa. Dewa ni lah akan yang bawa doa ni kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Awak bagi duit juga ke masa balik? Bagi juga dia kata. Masa dia pun nak makan juga dia kata. Orang Buddha pula. Buddha tu Tuhan ke? Dia kata tak. Buddha tu Tok Wali. Tuhan yang buat langit dan bumi juga. Tuhan yang buat langit dan bumi. Jadi masa doa tu awak baca kepada Tok Cha. Baca pada Tok Cha. Tok Cha tak boleh ambil duit. Dia punya nai boleh ambil duit. Dia punya asisten yang ambil duit. Dia tak boleh pegang duit. Tok Cha ni dia tak boleh masak sendiri. Tak boleh masak sendiri. Dia nak makan kena minta sedekah. Awak dia punya bekas duduk gini. Ada Pak Ya anak murid kita tu. Dia kata kalau orang tu kenak kat, dia muka tadah ya kan. Maksud dia boboh capu curah perut macam kali dia kata. Masa dia jadi Tok Cha tu. Pak Ya. Nak boboh pedas saja ke. Capur dia tu tak kena ke. Boboh. Jadi wajak Jawa dalam tu. Untuk makan tu menghambakan diri kepada untuk ibadat. Tulus ikhlas ke? Tulus ikhlas tu. Ikhlas tak tu? Ikhlas. Maka fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Hendaklah kamu tulus ikhlas dalam doa pada Allah. Ayat lain fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Hendaklah kamu tulus ikhlas dalam ibadat pada Allah. Tadi tulus ikhlas dalam doa. Jadi doa yang tulus ikhlas mestinya ialah kita buat tu seperti mana Tuhan ajar. Seperti mana Nabi ajar, itu ikhlas. Ikhlas orang kafir seperti orang Hindu, orang Buddha, orang apa tu, ikhlas dia tu memang ikhlas, tetapi ibadatnya tak terima. Jadi kitanya supaya kalau kita ikhlas tapi kita buat tidak ikut cara kita, cara Nabi, maka ibadat kita tak diterima. Baik, perantaraan yang disebutnya ialah berhala-berhala yang mereka kata tu bukan puja benda tu, puja apa yang ada dalam tu. Simbolik ya, kiblat tawajuh. Yang dipuja sebenarnya ialah roh-roh orang yang sudah mati ataupun malaikat-malaikat.
Baik, kita mula ni. Mula dengan surah Qul Huwallah. Surah Qul Huwallah. Surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, katakanlah, Allahu Ahad. Allah tu satu, ya. Allah tu Esa, Maha Esa. Allahu Samad. Allah tu tempat tumpuan, tempat pergantungan, tempat kita nak mohon hajat. Lam yalid. Tidak mungkin Allah Ta'ala itu beranak. Tidak mungkin, dulu pun tak mungkin, sekarang pun tak mungkin, esok pun tak mungkin. Maknanya dia bukan manda ni. Tak beranak tu adakah dia manda? Tak. Tak beranak tu kerana tak ada isteri? Tidak juga. Tak beranak tu kerana tak ada suami? Tak juga. Nah, dia tidak beranak. Pasal dia tu Maha Esa. Walam yulad. Dan dia tidak mungkin diperanakkan. Tidak mungkin dia diperanakkan oleh sesiapa. Iaitu, kalau kita kata dia ni beranak, diperanakkan, bermakna kuasa Allah Ta'ala tu dia dapat pusakai daripada ibu bapa dia. Habis di mana ibu bapa dia? Oh, ibu bapa dia mati dah. Jadi kalau ibu bapa dia mati, maka Allah yang kita kata Tuhan tu, ya ibu bapa dia mati, kalau gitu, maka dia pun tak layak jadi Tuhan. Sebab Tuhan tak boleh mati, hidup kekal. Dulu dah ada, akhir pun ada. Ataupun dia ada ibu bapa, mak dia, ayah dia mengata tempat lain. Kamu anak aku Allah, kamu anak aku Allah, kamu mengata sana lah. Manusia apa semua. Ada kalau gitu? Tak juga. Salah juga. Tu rekas saya tafsir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak mungkin ada suatu zat yang ada sifat Tuhan yang setara dengan dia. Tidak ada Nabi yang ada sifat Tuhan. Tidak ada Rasul ada sifat Tuhan. Tidak ada malaikat yang ada sifat Tuhan. Tidak ada wali yang ada sifat Tuhan. Sama ada wali itu dah hidup, dah mati lama dah, ataupun wali itu tengah ada lah ni, atau wali yang akan datang pun tak ada yang ada sifat Tuhan. Dan tidak ada keris yang ada sifat Tuhan. Tidak ada permata, azimat, geliga. Ni geliga embuh lah, geliga ular lah, geliga senduk lah, geliga lipai lah. Macam-macam nama. Nama dia beri, tugas dia beri, pangkat dia beri, kemudian dia puja. Embuh mari mana tak tahu lah. Geliga embuh. Dia je bubuh ya. Dia kata ni geliga ni, lagu ni geliga. Siapa dia beritahu dia? Dia. Astagfirullah. Dia macam Hindu tu. Oh, sini ada nak jual geliga 2 juta. Kita tengah ngok. Tengok batu. Oh, ni ada kuasa ajaib ni, kuasa sakti ni. Ataupun keris yang ada kuasa Tuhan, tak ada. Maknanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak ada sesuatu pun yang ada sifat Tuhan yang setara dengan Tuhan. Kalau ada sifat Tuhan pun tak ada, yang seakan-akan dengan dia pun tak ada, ataupun setara dengan dia pun tak ada. Baik. Kenapa Allah Ta'ala kata dia tidak beranak? Yang nak tafsirnya ialah berkenaan dengan tawasulnya ialah lam yalid tu satu ya. Lam yalid satu. Ayatnya ialah surah Isra, ayat akhir sekali, dekat dengan Kahfi itu, akhir sekali. Isra, buka surah Kahfi itu, belah atas dia tu ialah surah Isra, belah atas dia, ayat atas pada kepala muka surat, kepala surah Kahfi, iaitu ayat Isra, surah Isra ayat ke 111, ayat 111. Ini nak hurai tentang tawassul juga lagi. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Dan katakanlah segala pujian itu, ada setengah tafsir kata segala pujian, ada setengah guru kata pujian itu milik Allah sahaja. Segala pujian ke, semua pujian ke, ataupun pujian itu milik Allah saja. Allazi zat yang lam yattakhidh walada, yang tidak mungkin ambil anak angkat. Tengok. Tadi lam yalid. Ni lam yattakhidh walada. Tadi tidak beranak.
Jadi bila tak beranak macam manusia ni, bila tak beranak dia ambil anak akak. Jadi Tuhan kata lam yattakhid walada, tidak mengambil anak angkat. Anak angkat ni contohnya Nabi Isa lah. Contoh nah. Atau musyrikin Mekah dia kata malaikat. Orang Hindu dewa tu malaikat juga. Orang Buddha tu wali. Iaitu benda yang menyawa yang sudah hidup dulu, lalu ni mati. Ataupun malaikat yang tidak ada di bumi, atau mereka yang tidak berurusan manusia, tidak ambil anak. Iaitu malaikat ataupun nabi ataupun wali ni yang ada kuasa. Kuasa tu dia juga dia beri. Kuasa tu dia beri kuasa tu. Iaitu Nabi Isa ni kalau tak ada kuasa, orang tak puja. Orang Kristian tak puja. Maka anak sini contohnya Nabi Isa. Jadi kalau kita orang Islam yang buat nabi-nabi kita sebagai perantaraan, juga dipanggil tawassul. Jadi Kristian tu, sesak dia tu, waladhalin tu, ialah sesak Kristian tu kerana kitab Injil ada dengan dia, sesak dari segi faham apa itu Tuhan dia. Sesak dengan kitab ada. Jadi kita orang Islam yang ada Quran di sisi kita, tetapi sesak dalam kefahaman mengesahkan Allah, dipanggil ahli kitab, iaitu waladhalin juga. Sesak macam mana? Pakai perantaraan dalam ibadat. Walam yakul lahu syarikun fil mulki, dan Allah Ta'ala tidak mungkin ada baginya sekutu-sekutu dalam pemerintahan kerajaan dia. Dia tak tanya ni, macam mana ni Isa ni, aku nak buat ni. Lagu mana ni Jibril ni, aku nak buat ni. Mikail ke apa ke, Nabi Muhammad ke. Dia tanya macam mana, boleh ke? Tanya gitu pun tak. Ataupun boleh ke aku nak buat ni? Nak tanya gitu pun tak boleh. Dia Tuhan ni, dia satu orang, dia satu zat yang esa, yang mentadbir alam semua sekali ni sendiri. Al-Qayyum, yang mengurus mentadbir alam ni sendiri dia. Walam yakul lahu waliyun minadh-dhulli, dan tidak mungkin ada baginya penolong-penolong minadh-dhulli, daripada kehinaan apabila Allah Ta'ala mengazabkan manusia tu daripada dalam neraka. Tidak ada siapa boleh tolong. Tidak ada siapa yang boleh nak suara kata nak tolong, tak boleh. Wakabbirhu takbira, maka agunglah dengan membesarkan Allah Ta'ala sebesar-besarnya. Baik. Jadi tadi lam yalid, Allah Ta'ala tidak beranak. Kenapa dia kata tidak beranak? Lepas tu dia bawa mari pula ayat lain, lam yattakhid walada, dia tidak mungkin ambil anak. Tak mungkin ambil anak. Kalau kita tengok ayat belah atas tu, ayat sebelum pada tadi, kul kata kepada mereka, ud'u Allah, kamu serulah Allah saja, nama zat. Awidu'ur Rahman, atau kamu seru nama sifat dia, Ar-Rahman ke, Ar-Rahim ke, apa saja nama, Al-Malik, kalau apa semua dah, ada 99 nama. Kamu seru zat, nama zat iaitu Allah, ataupun kamu seru nama sifat dalam ibadat kamu. Ayyaman tad'u, mana-mana saja yang kamu seru, falahul asmaul husna, biliknya lah, baginya lah semua nama-nama yang ada hakikat. Nama Rahim yang kita bubuh nama anak-anak kita, kawan-kawan kita, tidak ada sifat pengasih penyayang. Tetapi Tuhan bila dia kata Ar-Rahim, dia tu memang sifat pengasih penyayang. Kalau kita kata Ar-Razzaq, dia maha beri rezeki. Al-Ghani, dia maha kaya. Ramai orang yang ada nama Al-Ghani tapi miskin. Mana nama-nama yang kita bubuh tidak ada hakikat. Tapi nama Allah bila kita sebut ada hakikat. Okey ya? Baik. Kenapa tadi dia mula tadi Allah Ta'ala dia kata dia tak beranak. Yang kedua dia kata dia tak mungkin ambil anak. Tak mungkin ambil anak. Jadi kenapa dia kata gitu? Ni ayat dia. Ayat dia ialah
Ayat yang kita nak baca ialah ayat keempat. Tapi kita ambil daripada ayat pertama surah Kahfi ni. Ayat pertama surah Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Pujian itu milik Allah lah. Semua sekali. Alladzi zat anzala ala 'abdihil kitab, yang menurunkan kepada hamba-Nya. Hamba ni Nabi Muhammad ni nama tak beri, pakat tak beri. Pakat ada dua Nabi. Pakat Nabi pakat Rasul Tengok ni. Bila Allah Ta'ala bubuh nama, segala puji atau pujian itu milik Allah. Nah, depan tu dah. Maka Nabi Muhammad yang disebut tu tak dibubuh nama. Nama pun tak bubuh, pangkat pun tak bubuh. Maknanya ni nak kata besar dia. Walam yattakhid walam yaj'al lahu 'iwaja. Dan tidak mungkin Allah jadikan bagi Quran tu ada perselisihan. Mana ayat ni bertentangan dengan ayat ni. Tak mungkin. Tak mungkin, tak mungkin. Qayyima, lurus Quran itu, teguh Quran itu, berdiri dengan teguh, dengan jalan yang lurus. Liyunzira, supaya orang yang belajar tafsir Quran, yang terima Quran ni mula-mula sekali Nabi Muhammad, dan kita orang yang belajar tafsir Quran, liyunzira, supaya memberi ancaman, baksan syadida, memberi ancaman apa? Seksaan yang amat keras, min ladunhu, daripada sisi Allah Ta'ala, bagi siapa-siapa yang engkar tauhid. Wa yubashshiral mu'minin, dan akan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman sempurna, tidak buat syirik. Beriman sempurna, tak buat syirik. Alladzina ya'malu, iaitu alladzina ya'maluna as-salihat, iaitu orang-orang yang beramal soleh, iaitu amal ibadat. Dengar amal ibadat yang dia buat seperti Nabi ajar, itu saja dipanggil amal soleh. Nabi kata, apa-apa amal-amal ibadat kamu buat yang bukan daripada sunnahku, semua ditolak. Semua tolak. Jadi alasan mereka je, takkanlah kita usaha begini, kita baca ni la ilaha illallah dah ni, kita baca Quran dah ni, takkanlah Tuhan tak terima. Siapa yang beri pahala ni? Siapa nak beri pahala? Kita yang beri pahala ke Tuhan yang beri pahala? Maka bila Tuhan yang nak beri pahala, ikut sajalah. Ikut saja. Jadi beriman bermakna tidak syirik pada Allah. Beriman maknanya percaya semua sekali tapi tidak syirik pada Allah. Amal solehnya apa saja ibadat yang dibuat seperti mana hadis Nabi. Annalahum ajran hasana, bahawa bagi mereka tu pahala yang bagus ataupun baik ataupun sempurna, iaitu syurga. Makithina fihi abada, maka mereka tinggal dalam syurga itu selama-lamanya. Baik, untuk dapat tinggal dalam syurga selama-lamanya ada syarat. Syarat apa? Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, supaya kamu orang yang belajar Quran, orang yang mengesakan Allah, orang yang ada cita-cita nak buat negara ni negara Islam, orang yang ada cita-cita nak membesarkan nama Allah atas bumi Malaysia ni, mesti beri ancaman. Wa yunzira, supaya kamu mesti memberi ancaman. Kalau ada niat tu, niat nak jihad sabilillah, alladzina qalu ittakhadallahu walada, iaitu orang-orang yang berkata, beri ancaman pada orang-orang yang kata apa? Ittakhadallahu walada, bahwasanya Allah Ta'ala ambil anak angkat. Jadi balik kita tadi lam yalid, Allah tidak beranak. Tak beranak, tak mungkin beranak dulu, tak mungkin lah ni, tak mungkin esok, tak mungkin. Lepas tu Allah Ta'ala buat mari ayat dalam surah Isra ayat akhir itu, lam yattakhid walada, dia tidak mungkin ambil anak. Tetapi kita pula kena beri ancaman kepada orang yang kata Allah Ta'ala ambil anak. Maknanya anak-anak sini ialah tawassul.
ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim, tidak ada bagi mereka sebarang ilmu daripada Quran ataupun daripada mana-mana hadis mengatakan tawassul kepada manusia yang sudah mati, malaikat yang duduk di langit tu boleh. Wala li abaihim, dan tidak juga tok guru ajaran sesat yang mengatakan tawassul ni boleh. Tak kira dia tu ustaz, tak kira dia tu maulana, apabila dia kata tawassul tu boleh, mana dalil? Kalau dalil dia daripada ustaz juga, itu dalil tok nenek dia panggil. Wajadna alaihi abaana ala ummatin. Sesungguhnya kami dapati tok guru kami atas satu pegangan agama, wa inna ala atharihim muhtadun, dan kami ke atas jejak langkah mereka lah kami berasa terpimpin. Ini hujah musyrikin Mekah dah. Hujah ni hujah orang musyrik dah. Walaupun dalil tu ada dalam Quran, tapi dalil ni dalil orang musyrik. Musyrik sini musyrikin pada Nabi masa zaman Nabi, musyrikin kepada Nabi Daud pun ada, Nabi Ibrahim pun ada. Semua nabi-nabi tu, orang yang lawan dia tu semua musyrik belaka. Wala li abaihim tu bapa-bapa mereka, tok guru yang ajar ilmu ni. Kaburat kalimatan, buruh sungguh, alangkah besarnya kaburat kalimatan, alangkah besarnya ucapan-ucapan yang keluar daripada takhruju min afwahim, daripada keluar daripada mulut-mulut celupar mereka. Ayat lain kata, apabila manusia kata Allah nak ke perantaraan, dalam ayat lain dia kata nak pecah langit, nak runtuh bumi, runtuh bukit, nak runtuh lagi. Kerana manusia kata Allah Ta'ala ambil wakil. Siapa-siapa ustaz yang kata boleh tu, buat mari dalil daripada Quran, daripada hadis. Kalau tidak, kamu pembohong. Iyaqulu, dan tidaklah mereka mengatakan bahawa tawassul tu boleh, illa kadhiba, melainkan bohong saja, dusta saja. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim, barangkali kamu ni akan merosakkan diri kamu, mencelakakan diri kamu, ala atharihim, atas kesan perbuatan mereka kepada kamu. Illam yu'minu bihadzal hadis asafa, bahawa jika tidak mereka itu beriman dengan ini keterangan, iaitu Quran, asafa, dengan menyesal. Yang kesal kerana mereka tu tidak nak ikut agama, tidak nak ikut bahawasanya tawassul tu tak boleh. Kita pun kesal. Pasal apa? Pasal dia ustaz kita, pasal dia tu guru kita dulu. Kesal. Macam nak bunuh diri gitu. Dah. Kesal. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha. Bahawasanya kami jadikan apa yang ada di bumi zinatan, perhiasan, iaitu hartanya, isterinya, anaknya, macam-macam semua sekali tu zinatan, perhiasan. Zinatan laha, perhiasan bagi bumi. Kenapa tu? Liyabluwahum, supaya kami dapat uji mereka. Ayyuhum, siapa di antara mereka, ahsanu amala, yang terbaik amal ibadat dia. Nak yang terbaik, bukan yang terbanyak. Tapi kalau dapat buat yang terbaik tapi dengan banyak, itu lagi baik. Jadi kalau kita buat amalan bid'ah berapa banyak sekalipun, tolak semua sekali. Semua sekali tolak. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Dan kami suatu hari akan jadikan, benar-benar akan jadikan apa yang ada di atas bumi ini gersang tandus, iaitu kiamat. Baik. Siapakah yang dikatakan walak-walak ni? Siapakah yang dikatakan walak-walak ni? Anak-anak ni, anak akak ni. Iaitu surah Kahfi ayat 102. Hujung sekali. Surah Kahfi ayat 102. Ayat yang sama saya baca kepada satu orang ustaz daripada satu majlis agama.